Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamaria binti Samir bersama dua rakan pembentang, Fesliana binti Anak Rajasmi dan Hanina binti Nanto akan membentangkan hasil dapatan kami iaitu sistem pendidikan terkini, juga menganalisis secara kritikal perkembangan sistem pendidikan dan hubungannya dengan falsafah pendidikan di Malaysia. Untuk pengenalan, pertama, pendidikan merupakan suatu usaha terancang dan berstruktur yang dilaksanakan untuk mengoptimumkan kemampuan murid. Karin, Rizkita dan Ashmat Supriyanto, 2020. Kemajuan suatu negara sangat berkaitan dengan kemajuan tingkat pendidikan di negara. Kurniawati, 2017. Menurut Hasbullah Mat Saad, 2020, kesepaduan antara falsafah dan sistem pendidikan sesebuah negara hendaklah digarap secara komprehensif dan teliti bagi memastikannya selari dengan matlamat dan tujuan utama pendidikan. Dan yang terakhir, kepentingan pendidikan dapat dikesan dengan melihat kepada peruntukan negara yang dilaporkan dalam Malaysia kini 2020 untuk tujuan pendidikan di sekolah menengah dan rendah sahaja adalah sebanyak RM477.48 juta pada tahun ini. Melalui sistem pendidikan terkini, Kementerian Pendidikan Malaysia menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti yang membentuk rakyat Malaysia yang berkemahiran tinggi, berpengetahuan dan bersatu padu. PPPM ini juga melibatkan pendapat dan pandangan dari pelbagai negara dan pakar antarabangsa untuk menilai sistem pendidikan Malaysia. Wirawani Kamarul Zaman dan Rosnani Hashim, 2013. Seterusnya, pelan ini juga membangunkan kemahiran abad ke-21 iaitu berfikiran kritis, kreatif dan menggalakkan perkembangan sahsia murid yang holistik untuk menghadapi cabaran ekonomi abad ke-21 KPM 2013. Seterusnya, bagi pencapaian penting dalam pembangunan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025, pada tahun 2011, KPM telah melancarkan satu kajian semula secara menyeluruh ke atas sistem pendidikan di Malaysia. Seterusnya, pada 11 September 2012, laporan awal PPPM dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia. 30 Januari 2013, PPPM dibentangkan kepada Jemaah Menteri Malaysia. Seterusnya, 28 Februari 2013, PPPM diperkenan oleh Majlis Raja-Raja Melayu dan yang terakhir 6 September 2013 laporan akhir PPPM dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu. Pelan ini telah dirangka bagi menghadapi cabaran abad ke-21 berasaskan dasar dan laporan terdahulu. Pelan ini memberi tumpuan kepada cara membangun dan meneruskan perkembangan serta menambah baik sistem pendidikan secara berterusan. Bagi tujuan itu, pelan ini dirangka berasaskan 3 objektif yang khusus seperti berikut. Pertama, memahami prestasi dan cabaran semasa. Sistem pendidikan Malaysia berfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan, peningkatan standard kualiti, merapatkan jurang pendidikan iaitu equity dan menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan keberkesanan sistem. Yang kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga 2025. Bahkan objektif PPPM juga menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuk perubahan utama dalam kementerian yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang meningkat serta menyokong transformasi perkhidmatan awam. PPPM 2013 hingga 2025 juga mengandungi 5 komponen utama yang terdiri daripada 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi pelajar, 3 gelombang, 11 anjakan transformasi dan pihak berkepentingan. Selanjutnya, inisiatif PPPM 2021 yang menekankan kepada pembudayaan kebat dalam PAK 21, transformasi IPG untuk meningkatkan kualiti latihan guru, pelaksanaan program transformasi sekolah, pengukuhan pendidikan bahasa Inggeris, pemartabatan pendidikan bahasa Melayu, pembiayaan saksama bagi bantuan persekolahan KPM dan
peningkatan akses dan kualiti pendidikan bagi murid berkeperluan khas. PPPM 2013 hingga 2025 juga mengandungi 5 komponen utama yang terdiri daripada 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi pelajar, 3 gelombang, 11 anjakan transformasi dan pihak berkepentingan. Untuk 5 aspirasi sistem, bagi akses, 100% enrollment merentas semua peringkat pendidikan. Kedua, kualiti, negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran seperti TIMSS dan PISA. Untuk equity, 50% pengurusan dalam jurang pencapaian bandar luar bandar, sosioekonomi, gender. Bagi perpaduan, sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai serta menghargai kepelbagaian. Dan terakhir, kecekapan, sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Bagi 6 aspirasi pelajar terdiri daripada 6 aspek iaitu pengetahuan, kemahiran dui bahasa, kemahiran berfikir, etika dan kerohanian, kemahiran memimpin serta identiti nasional. Untuk komponen ketiga iaitu gelombang. Jadi di sini terdiri 3 gelombang. Yang pertama, pada tahun 2013 hingga 2015 mengubah sistem dengan menyokong guru dan memberikan tumpuan kepada kemahiran utama. Untuk gelombang kedua pada 2016 hingga 2020 memacu peningkatan sistem, dan untuk gelombang ketiga pada tahun ini iaitu 2021 sehingga ke tahun 2025 menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan keluasan operasi. Di sini terdapat 11 anjakan transformasi. Pertama, menyediakan kesamaratan akses pendidikan berkualiti bertaraf antara bangsa, murid mahir bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Seterusnya, melahirkan rakyat yang menghayati nilai, kemudian mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan, bahkan memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Selain itu, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan, juga memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Selain itu, mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian, kemudian bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara luas. Selain itu, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit, dan yang terakhir meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung. Kemudian, bagi pihak berkepentingan terdiri daripada murid, guru, pemimpin sekolah, pegawai kementerian, ibu bapa dan pihak komuniti dan swasta. Sebelum kedatangan British, pendidikan di Tanah Melayu adalah berbentuk tradisional dan juga tidak formal, di mana pengajiannya berlandaskan kepada ajaran agama, pengetahuan dan juga pembentukan adab sahsia, di mana selepas itu diperkembangkan kepada pendidikan bahasa Arab yang bertujuan sebagai panduan dalam doa dan juga teks-teks bahasa Arab. Perkembangan kepada pembelajaran bahasa Arab ini kerana pengaruh kedatangan pendatang peniaga Arab ke Tanah Melayu. Pada peringkat ini, pengajian dijalankan di masjid dan surau, kemudian dikembangkan kepada sekolah pondok dan juga madrasah. Tenaga pengajar bagi pendidikan pada tempoh ini ialah imam dan juga guru agama, yang mana kemudian diperkembangkan kepada ulama-ulama yang terkenal. Seterusnya, selepas kedatangan British, pendidikan di Tanah Melayu terbahagi kepada 4 sekolah vernacular, iaitu sekolah Inggeris, sekolah Melayu, sekolah Cina dan juga sekolah Tamil. Sekolah Inggeris ini hanya dibina di kawasan bandar dan jelas tidak memberi manfaat kepada masyarakat Melayu kerana sekatan bahasa dan juga kekangan bahasa dan juga sekatan kemasukan. Sekolah elit seperti Maktab Melayu Kuala Kangsar ditubuhkan hanya untuk anak-anak bangsawan. Manakala sekolah Melayu pula didirikan atas desakan daripada Sultan dan juga pembesar. Namun, pendidikan kepada orang Melayu dihadkan kepada pendidikan asas sahaja, iaitu dari darjah 1 hingga darjah 6.
hanya sebilangan kecil sahaja yang mampu untuk melanjutkan pelajaran ke Special Malay Class. Penubuhan sekolah ini jelas hanya memenuhi kepentingan politik sahaja dan untuk mengisi keperluan tenaga kerja di peringkat rendah. Seterusnya adalah sekolah vernacular Cina, di mana sekolah ini berpandukan buku teks, kurikulum dan juga guru yang berorientasikan dari tanah besar China. Perubahan-perubahan yang dilakukan di sekolah ini membuatkan British berasa tergugat dan bertindak menutup sekolah Cina yang tidak mengikut syarat mereka. Kemudian sekolah Tamil juga adalah sama seperti sekolah Cina tadi. Kurikulum, buku teks dan juga tenaga pengajar didatangkan khas daripada negara India dan juga Sri Lanka. Pendidikan pada peringkat ini terhad di pendidikan rendah dan bertujuan sekadar untuk membasmi buta huruf di kalangan anak-anak ladang. Pendidikan vernacular dikawal oleh British kerana British tidak mahu kedudukan mereka tergugat. Sekolah mengikut kaum agar tiada perpaduan, di mana mereka masih mahu sifat perkauman ini tebal dalam kalangan tiga masyarakat ini. Seterusnya, sekadar memenuhi tenaga kerja di peringkat rendah. British tidak mahu anak-anak dari kalangan Melayu, Cina dan India ini mendapat pendidikan tinggi yang dapat mengganggu-gugat kedudukan mereka. Selepas tamat Perang Dunia Kedua pada 1946, pihak British telah kembali semula ke tanah Melayu, tetapi kesan daripada penjajahan Jepun telah berjaya membangkitkan kesedaran di kalangan penduduk Melayu ke atas semangat nasionalisme dan kepentingan pendidikan terhadap keutuhan bangsa mereka. Oleh itu, pihak British telah menubuhkan jawatan kuasa bagi menyemak kedudukan pendidikan orang Melayu dan menyemak semula kedudukan semua sekolah-sekolah vernacular ya dengan menggantikan sekolah kebangsaan. Kemudian, laporan Cheesman merupakan perubahan pertama yang dilakukan untuk polisi pendidikan di bawah pentadbiran Malayan Union, di mana laporan ini mewujudkan 4 jenis sekolah rendah dan 2 jenis sekolah menengah. Aspek yang ditekankan dalam laporan ini ialah tiada yuran untuk untuk murid yang bersekolah di sekolah vernacular, bahasa Inggeris sebagai bahasa wajib dan juga pendidikan vokasional dilaksanakan sepenuhnya. Kemudian, laporan Burness 1950 pula diwujudkan untuk menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikan di tanah Melayu. Laporan ini juga mewujudkan satu sekolah kebangsaan, iaitu National School untuk semua kaum. Laporan ini menekankan penggunaan 2 bahasa pengantar, iaitu bahasa Melayu dan Inggeris di dalam sekolah kebangsaan itu tadi. Kesan daripada laporan Burness itu tadi telah menimbulkan prasangka buruk di kalangan masyarakat Cina kerana mereka merasakan penggunaan bahasa dan budaya mereka seolah-olah disekat dan diganggu-gugat. Oleh itu, pihak British terpaksa bertindak dengan masyarakat Cina dengan menubuhkan jawatan kuasa Fenwu pada tahun 1951, dan laporan Fenwu ini bertujuan untuk mempertahankan kedudukan sekolah-sekolah Cina di tanah Melayu. Ekoran daripada laporan Burness dan laporan Fenwu yang mempunyai perbezaan pendapat yang sangat ketara tentang dasar dan perancangan pendidikan tanah Melayu, maka kerajaan British menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas untuk mengkaji kedua-dua laporan tersebut dan telah diluluskan. Oleh itu, Ordinan Pelajaran 1952 telah ditubuhkan dan antara cadangan yang terdapat dalam ordinan ini ialah 2 jenis sistem persekolahan hendaklah ditubuhkan. 1 jenis sekolah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan 1 jenis sekolah lain yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.
Kedua, pelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil akan disediakan jika terdapat 15 orang murid yang ingin belajar bahasa ibunda mereka. Bahasa Melayu adalah bahasa wajib di sekolah Inggeris, manakala bahasa Inggeris adalah wajib di sekolah Melayu. Walau bagaimanapun, cadangan dalam Ordinan Pelajaran 1952 ini tidak dapat dijalankan kerana antaranya mempunyai masalah kewangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beralih pula kita kepada perkembangan sistem pendidikan di Malaysia selepas merdeka. Okey, antaranya ialah laporan Razak 1956. Ini merupakan jawatan kuasa bagi mengkaji semula sistem pendidikan di Persekutuan Tanah Melayu dan dikuatkuasakan sebagai Ordinan Pelajaran 1957. Okey, laporan ini dia mempunyai 17 cadangan dan membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan. Okey, antara matlamatnya ialah bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan dan menjadi pengantar utama. Ini adalah untuk menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi tunggal dan mengembangkan lagi bahasa Melayu. Okey. Yang seterusnya, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah. Okey, ini dilaksanakan secara berperingkat dan tidak boleh dipaksa secara mendadak. Okey. Selain itu, untuk sekolah jenis kebangsaan bahasa Inggeris, Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar utama. Mereka membenarkan pengekalan bagi bahasa pengantar yang sedia guna. Bahasa pengantar mengikut kepada jenis sekolah tersebut seperti bahasa Tamil untuk sekolah jenis kebangsaan India. Okey, apa hubungannya dengan FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan? Okey, ini pembentukan dan kewujudan dasar pendidikan dan falsafah pendidikan kebangsaan. FPK adalah daripada Penyata Razak 1956. Pembentukan FPK ini adalah hasil daripada banyak cadangan dan pindaan yang berlaku selepas itu. Oleh itu, secara khususnya, perkara yang diperkatakan dalam Penyata Razak 1956 tiada dalam elemen-elemen FPK, tetapi ia adalah asas kepada pembentukan FPK. Okey, pada tahun 1960, laporan Rahmat Talib telah digubal. Okey, jawatan kuasa penyemak dasar pelajaran kebangsaan telah ditubuhkan dan dipengerusikan oleh Abdul Rahmat Talib, iaitu Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu. Tujuannya adalah untuk menyemak semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan seperti yang termaktub dalam Penyata Razak 1956. Okey, matlamatnya untuk mewujudkan sistem peperiksaan yang sama walaupun berlainan bahasa di peringkat rendah, menengah dan menengah atas. Okey, peperiksaan awam dibuat dalam bahasa Melayu dan semua calon adalah wajib untuk lulus bahasa Melayu sebelum masuk sekolah menengah. Okey, seterusnya memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional untuk keperluan tenaga mahir dan untuk melahirkan insan yang mahir dalam kemahiran dan melatih murid yang gagal dalam akademik. Okey, di samping itu, matlamatnya adalah untuk memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan untuk keperluan kerohanian sebagai teras. Okey. Contohnya murid beragama Islam. Pendidikan Islam akan diajar jika terdapat sekurang-kurangnya 15 orang murid beragama Islam. Manakala murid bukan beragama Islam, wajib belajar pendidikan moral pada tahun 4 dan tahun 5. Okey. Hubungannya dengan FPK ini dapat memperkembangkan potensi dan kebolehan individu dan bakat dapat dicungkil melalui persekitaran, pentaksiran dan pendidikan yang berkualiti. Selain itu dapat melahirkan insan yang berkemampuan dari segi jasmani
dan mampu untuk memberi sumbangan pada masyarakat. Okey, fokusnya adalah untuk melahirkan insan yang teguh dari segi rohani, iaitu percaya dan patuh kepada Tuhan, mencorak sikap moral yang baik, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Okey, beralih pula kepada Akta Pelajaran Kebangsaan pada tahun 1967. Okey, tujuan akta ini adalah untuk memastikan bahasa kebangsaan diaplikasi dan diimplementasikan secara holistik di dalam struktur kehidupan rakyat dan pemerintahan negara. Okey, matlamatnya penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi tunggal. Okey, melalui ini perpaduan dapat dipupuk kerana menggunakan bahasa yang sama. Okey. Seterusnya, kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri menggunakan penterjemahan dokumen rasmi atau komunikasi dalam bahasa lain jika terdapat kepentingan awam. Selain itu, yang di Pertuan Agong juga dia boleh membenarkan agar meneruskan penggunaan bahasa Inggeris sebagai tujuan rasmi apabila dianggap perlu. Hal ini adalah untuk menyelaraskan penggunaan bahasa dalam setiap urusan rasmi. Okey, apa hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan? Hal ini dapat melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai sikap tanggung jawab yang tinggi dalam menggunakan pakai dan memelihara kemurnian bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sebagaimana termaktub di dalam FPK. Okey, bahasa kebangsaan juga merupakan ejen terpenting dalam menyatu padukan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Okey, beralih pula kita kepada laporan jawatan kuasa kabinet pada tahun 1979. Okey, laporan ni dia mengkaji sejauh mana pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan menerusi sistem pelajaran sedia ada supaya dapat melahirkan tenaga rakyat dan melihat sama ada sistem pelajaran telah berjaya menghasilkan sebuah masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Okey, antara matlamatnya, laporan ini memberi penekanan kepada pendidikan asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Ini adalah kerana pendidikan yang tinggi harus dimulakan dengan asas yang kukuh. Okey, seterusnya ialah penekanan kepada pendidikan kerohanian. Hal ini adalah untuk mendidik rakyat dengan pendidikan agama dan moral supaya mencorak sasia diri yang unggul. Okey, selain itu memberi penekanan kepada kurikulum sekolah yang mencerminkan identiti negara. Hal ini adalah untuk melahirkan rakyat yang mencintai negara. Okey, di samping itu pelaksanaan pendidikan menengah atas melalui dua jurusan iaitu akademik dan vocational. Hal ini dapat mengeluarkan rakyat berpengetahuan tinggi dan berkebolehan dalam bidang kemahiran. Apa hubungannya dengan FPK, falsafah pendidikan kebangsaan? Okey, sebagaimana dalam strategi pelaksanaan untuk mencapai dasar pendidikan kebangsaan adalah kesinambungan ciri-ciri yang telah dikeluarkan dari laporan Kabinet 1979. Yang pertama ialah bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, kurikulum dalam sistem peperiksaan yang selaras. Yang ketiga, menyediakan pendidikan rendah mengikut kurikulum bersepadu sekolah rendah yang berasaskan 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira pada tahun 1983 yang menjurus kepada kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM. Seterusnya kita beralih kepada Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010. Di sini saya sediakan kerangka. Yang pertama untuk asas pembangunan, misi nasional, dasar-dasar pembangunan negara, dasar pendidikan kebangsaan, Islam Hadari dan Pelan Integriti Nasional. Manakala untuk teras asas pembangunan pendidikan pula terdiri daripada 4 komponen utama iaitu akses, equity, kualiti, kecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikan. Manakala untuk pendekatan yang digunakan pula ialah kesamarataan peluang dan
kecemerlangan institusi pendidikan. Teras strategi PIPP pula menekankan pembinaan negara bangsa, membangunkan modal insan, memperkasakan sekolah kebangsaan, merapatkan jurang pendidikan, kemudian memartabatkan profesion keguruan, seterusnya melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Manakala faktor kritikal kejayaan untuk pelan induk pembangunan pendidikan ini ialah kerjasama dan komitmen warga pendidikan, kerjasama dan komitmen pihak berkepentingan, juga sistem penyampaian pendidikan dan sistem pemantauan dan penilaian. Kesemua ini mempunyai matlamat yang sama, iaitu pendidikan berkualiti untuk semua. Seterusnya, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006 hingga 2010. Pelan ini telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi pada tahun 2007 di Putrajaya International Convention Centre PICC di Putrajaya. Pelan ini juga bertujuan untuk menggariskan hala tuju dan strategi sistem pendidikan negara bagi mencapai kualiti pendidikan bertaraf dunia Syaril Layar Syaril Marzuki ETL 2010. Di dalam pelan ini juga terkandung 6 teras, iaitu membina negara bangsa, membangunkan modal insan, memperkasakan sekolah kebangsaan SK, kemudian merapatkan jurang pendidikan, juga memartabatkan profesion keguruan, seterusnya melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Persoalannya, apakah teras strategi PIPP dan hasrat falsafah yang terkandung di dalam teras ini? Mari kita lihat. Yang pertama, membina negara bangsa. Di sini terdapat beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan seperti memperkasakan bahasa kebangsaan sebagai asas perpaduan dan bahasa ilmu, memupuk kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya bangsa. Maka jelaslah inisiatif ini mampu melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan boleh memenuhi kewajiban sebagai seorang warga negara. Yang kedua, membangunkan modal insan. Di sini terdapat inisiatif seperti kemahiran berkomunikasi berkesan, kebolehan menggunakan ICT dengan baik, berfikir secara kreatif dan kritis. Maka hasrat negara, hasrat falsafah untuk membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan dan berkepribadian serta berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dapat dicapai. Ketiga, memperkasakan sekolah kebangsaan, iaitu SK. Tumpuan diberikan dengan pemantapan kepimpinan pengetua, guru besar dan kualiti guru, malah pengukuhan budaya sekolah, juga peningkatan prestasi akademik sekolah. Ini adalah antara inisiatif ataupun tumpuan yang dijalankan. Maka jelaslah ia dapat menyemai serta memupuk perpaduan antara kaum dari peringkat awal persekolahan lagi. Teras strategi yang keempat iaitu merapatkan jurang pendidikan. Pihak kementerian telah membangunkan infrastruktur dan kemudahan luar bandar, meningkatkan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran. Juga meningkatkan bilangan guru terlatih dan mengikut option di kawasan pedalaman. Maka sedikit sebanyak ia dapat memastikan semua sekolah dan murid mempunyai peluang dan keupayaan yang sama untuk cemerlang, juga menjadikan Malaysia antara negara yang mempunyai sistem pendidikan yang lebih seksama di dunia. Seterusnya, memartabatkan profesion keguruan. Terdapat beberapa usaha yang telah dilaksanakan seperti menambah baik sistem pemilihan calon guru, memantapkan latihan perguruan, memantapkan kerjaya guru, juga menambahi persekitaran kerja dan kebajikan guru. Maka ia dapat meningkatkan kualiti dan kejayaan guru selari dengan perubahan sistem pendidikan selain melahirkan guru yang berpandangan jauh, bertanggungjawab dan cekap. Keenam, melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan di mana kerajaan memastikan kepimpinan teguh dan berkesan, pemilihan guru dan jurulatih berkebolehan dan berkemahiran tinggi, juga memberi lebih autonomi kepada sekolah
mewujudkan sistem accountability yang jelas, membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia dengan tujuan melahirkan modal insan yang berupaya untuk bersaing dalam era yang sangat mencabar. Seterusnya, misi nasional. Demi menjayakan transmisi nasional terutama bagi Teras 2 dan Teras 3. Teras 2 meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama. Juga menangani masalah ketidakseimbangan sosial-ekonomi yang berterusan secara membina dan produktif. Sebagai kesimpulannya, arus globalisasi yang deras menuntut sistem pendidikan yang dinamik dan futuristik untuk melahirkan modal insan yang berdaya saing bagi mendepani cabaran abad ke-21. Sistem pendidikan negara telah berkembang seawal zaman merdeka hingga kini digubal untuk mencapai hasrat yang terkandung dalam falsafah pendidikan semasa. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 sehingga 2025 adalah satu pelan yang dibangunkan untuk melahirkan murid yang berfikiran kritis, kreatif dan menggalakkan perkembangan sahsia murid yang holistik sesuai tuntutan falsafah pendidikan kebangsaan untuk mendepani cabaran abad ke-21. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.